setiap hari ada saja kan perkara-perkara yang nak diceritakan oleh anak-anak kita. Ia adalah peluang yang sangat berharga. Ruang untuk berkomunikasi dengan ibu bapa dan peluang untuk didengari adalah hak yang sangat berharga bagi mereka. Sebagai ibu bapa, jom kita tingkatkan kemahiran kita menjadi seorang pendengar yang baik. Jom kita dengarkan perkongsian pendek daripada Puan Hajah Nurul Iman binti Zairul Syafuddin berkaitan dengan bagaimana mendengar cerita anak. Beliau bertugas sebagai Senior Procurement Executive di Repsol Oil and Gas Malaysia. Beliau dan suami Tuan Haji Abdullah Al-Mubarak bin Mak Jalil dikurniakan 5 orang cahaya mata. Sarah 15 tahun, Ahmad 12 tahun, Hassan 10 tahun, Yasir 8 tahun dan Ilyas 5 tahun. 4 orang anak-anak mereka alhamdulillah kini bersekolah di Sekolah Seri Al-Amin Bangi. Ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian daripada beliau. Target hari ini untuk sharing hari ini adalah pasal komunikasi. So targetnya adalah untuk mendapatkan komunikasi yang berjaya antara kita dengan anak kita. Spesifik. Secara amnya mungkin kita boleh pakai untuk communicate dengan persekitaran lah, kawan-kawan, office mate, keluarga dan lain-lain. Okay. So bila kita cakap pasal communication, dia ada 2 parti. Satu yang hantar transmitter, satu lagi receiver. Kan? Siapa bagi, siapa terima. Dia tak boleh dua-dua bagi, nanti dia clash. Ataupun dua-dua tak bagi, tak ada communication langsung. Untuk hari ini, kita nak target untuk menjadi pendengar yang baik kepada cerita anak-anak kita. Dengan harapan, bila kita jadi pendengar yang baik, dia orang akan lagi bercerita kat kita dan communication kita dengan dia dan juga bonding kita dengan anak kita akan lebih strengthen, lebih kukuh. Jadi bila jadi macam tu, dia orang pun akan lebih mudah untuk dengar cakap kita. So dia bertimbal balik lah. Kita dengar dia cerita, dia akan dengar cakap kita in turn. Okay. So macam mana kita nak jadi pendengar yang baik ni? Okay. Pendengar yang baik ni orang panggil active listener. Pendengar yang aktif. Dia bukannya dengar semata lah. Okay. Cara yang pertama, kita mirror dia cakap apa. Mirror tu kita pantulkan balik benda yang dia cakap. Contohnya, katakan kita baru balik kerja, lepas tu dia sibuk nak cerita pasal sekolah. Dia kata, Mama, tadi best lah belajar matematik. So macam mana nak mirror? Mirror adalah kita repeat balik dia cakap apa. Best belajar matematik. Dia katakan tadi kan, best belajar matematik. Kita pun best belajar matematik. Ayat yang sama. That's what you call mirror. So dengan kita buat macam tu, nampak simple je. Tapi dengan kita buat macam tu, kita dah sync dah. It's a reputation. Dah sync dah kita punya frekuensi dengan dia. Okay, itu step nombor 1. Nombor 2, dia akan bercerita lagi. Best sebab dia ni. Nampak macam dia excited ke? Ataupun mungkin dia cerita hari ni tak best lah sebab apa-apa. Kita nampak macam dia sedih. So, apa yang kita kena buat next adalah kita label perasaan dia. Kita kata macam, nampak macam seronok je. Ataupun, nampak macam sedih, nampak macam kecewa. Label perasaan tu. Tapi kita cakap nampak macam, it seems that. Sebab apa? Sebab maknanya kalau kita tersalah teka ke kan, part tu susah sikit. Kalau kita tersalah teka, kita ada ruang lagi nak kata, rupanya macam ni. Kita kena mirror balik dan label balik. Mirror balik, label balik. Every time je kena mirror balik, label balik. Macam tu lah. So, tu step kedua. Lepas tu dia akan teruskan lagi bercerita. Seronok sebab gini. Sedih lah sebab kena buat lah pemadam hilang ke apa, contoh kan. Jadi kita pula summarize balik dia punya cerita tu, ambil balik poin-poin dia dan cerita balik. Maknanya best tadi matematik kat sekolah sebab macam ni. Jadi rasa seronok ke kat situ? Macam kita summarize balik benda yang kita dengar. So 3 step. First kita mirror, kita label perasaan dia sebab label ni macam validate tau. Kita validate apa yang dia rasa. Lepas tu kita repeat balik. Itu 3 step untuk menjadi active listener. Maknanya kita dengar. Dia rasa didengari dan kita betul-betul dengar. Sebab benda ni kita tak boleh nak fake it tau. Kalau kita tak dengar, kita tak dengar. Macam ni kita nak teka dia rasa apa kalau kita tak dengar kan. Dan dia pun akan tahu yang kita ni berpura-pura je. So dia tak ngam communication tu. Okay. Dalam masa yang sama, tak bolehlah kita verbal je macam tu tanpa body language kita tak in sync dengan active listening kita, active listening activity kita tu. Jadi kita kena pastikan
untuk part yang kedua adalah body language kita semua synchronize dengan keadaan active listening kita. Sebab dalam communication kan dia ada body language dan juga dengar dan body language. Benda yang bercakap dia combo dalam satu ni lah. Okay. So cara-cara yang mudah adalah nombor satu yang penting sekali, eye contact lah. Janganlah dia bercakap tu kita tengok lain tapi kita cakap seronok. Tak make sense kan. Memanglah kata kita tengah basuh pinggan ke, pusinglah sikit cakap kan. Eye contact ataupun pusing sikit badan ke sana, touching. Lepas tu tone kita. Tak adalah ya ke seronok. Beza kan. Seronok ke atau seronok. Sedih. Kan tone. Lagi satu facial expression lah, muka kan. Kalau macam seronok, senyum lah. Janganlah seronok macam seronok ke? Tak insing kan? So bila dia tengok kita, dia tengok overall, dia macam dia tak label sesuatu. Mak saya dah reply, mak saya dah cakap. Dia tak macam tu, dia akan terus overall. Tapi kalau muka kita tak melambangkan apa yang kita cakap, kan habis semua. Tak jadilah the communication tu. Jadi saya repeat balik, kita pastikan kita adalah active listener dan juga body language kita sewaktu jadi active listener tu in sync dengan activity active listening kita tu. InsyaAllah benda tu boleh pakai bukan dekat anak-anak je, tapi dekat kawan-kawan, office mate, keluarga, semua boleh. Kalau nak test, bolehlah test dekat kawan-kawan. Lagi satu, last kali conclusion, kita kena pastikan kita mendengar untuk mendengar, bukan mendengar untuk advice dia balik lepas tu. Itulah siapa yang suruh sedih tu sebab itulah tak bawa buku, lain kali kemas beg cepat-cepat sikit. Kita kan tunggu masa je kan. Tunggu masa je nak bercakap macam tu kan. So tak, just refrain yourself from listening to reply. You just listen. Kita pun tak suka kalau kita cerita dia nak bercakap, kita bercerita dia nak bercakap. Siapa yang nak bercerita kan? So sama je. You treat your kids just like how you wanted to be treated and how you think they want you to treat them. Macam itulah. Okay lah, rasanya itu saja perkongsian saya. Nama saya Nurul Iman, anak 5 orang. Alhamdulillah semua dekat Alamin. Benda-benda yang saya dapat tu saya refer lah dekat buku yang latest. Kalau saya baca buku yang ni, dia negotiate, dia is a negotiator. Tapi tips yang dipakai, one of a good negotiator, how to be one is to be an active listener. Ada lagi lah a few books yang saya make reference to. Tapi more or less itulah yang dapat saya summariskan. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.